Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa razaqna minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrajna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. نفتتح بهذه الجلسة بفاتحة الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tidak terhingga atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Yang kedua, kita ucapkan syukur dan kita memohon kepada Allah dengan turunnya hujan pada malam ini. Maka hujan ini hujan yang bermanfaat untuk kita, bukan hujan yang memberi mudarat, bukan hujan yang memberikan tanah runtuh, bukan hujan yang memberikan banjir, bukan hujan yang memberikan kesulitan di jalan raya, kemalangan dan sebagainya, tapi hujan yang memberi manfaat, kebaikan kepada kita. Maka sebab itu kita doa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkan kami hujan yang bermanfaat untuk kami. Kalau orang yang pergi memancing ataupun kerjanya nelayan di laut, bila turunnya hujan sebenarnya menjadi bukti bahawa ikan-ikan mereka akan bawa balik banyak. Tapi risikolah, risiko dengan laut yang bergelora ketika mana hujan lebat. Tapi sedangkan rezeki pada ketika itu sangat banyak. Maka kita berharap dengan turunnya hujan ini sebenarnya bukan sekadar untuk membasahi bumi, tapi turun sebagai rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, menambah rezeki, memberikan kebaikan kepada kita, malah peluang kepada kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara waktu yang mustajab doa selain daripada tengah malam, selain daripada ketika dizalimi, selain daripada waktu subuh ketika mendengar bunyi ayam jantan berkokok, antara lain waktu yang elok dan mustajab doa adalah ketika diturunkan hujan. Jadi sambil-sambil kita mengulang kaji Syama'il Muhammadiyah malam ni, tuan-tuan berdoalah apa-apa permohonan tuan-tuan tentang hujan ini, dan kita yakin hujan mesti ada manfaat bila Allah turunkan kepada kita. Kalau mukadimah yang saya baca tadi cerita pasal turun hujan juga, iaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dia beritahu kepada kaum dia, istighfarlah kepada Allah. Istighfar kepada Allah banyak-banyak, sebab Allah itu Maha Pengampun. Bukan sekadar itu, Allah akan turunkan hujan secara mencurah-curah sebagai tanda rahmat, rezeki, kasih sayang daripada Allah.
Jadi kalau kita bila time turun hujan, kita kena ambil peluang untuk doa banyak-banyak, kerana Allah sedang ingin berikan kebaikan bagi orang yang mahukan kebaikan di sisi Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih juga kepada pihak Jawatankuasa Masjid Kota Damansara, pegawai masjid yang saya muliakan, Jawatankuasa seterusnya yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, jemaah-jemaah, ibu ayah, saudara-saudari sekalian. Dalam ayat 128 dan 129 surah At-Taubah, dua ayat yang terakhir surah At-Taubah yang saya baca mukadimah tadi adalah cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spesifik Allah kata telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan diri kamu sendiri. Mana di kalangan manusia. Mana jangan kata apa yang Nabi buat kita tak boleh buat. Tak. Allah sebut ayat ini, laqad ja'akum rasul min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul di kalangan diri kamu sendiri. Sebab tu kalau ada manusia yang berwatak dengan watak lebih daripada Rasul, maka Nabi sebut dalam satu hadis, aku juga bernikah, aku juga tidur, aku juga makan dan minum. Sebab ada sahabat yang mereka puasa tak buka-buka, ada mereka yang tak nak berkahwin, ada yang bangun malam berjaga sampai tak tidur-tidur. Maka itu bukan manusia. Maka Nabi kata, aku juga kahwin, aku juga makan minum, aku juga puasa, ada ketika aku berbuka. Maka menjadi bukti kepada kita, Nabi itu walaupun dia Nabi yang patut kita muliakan, tetapi baginda juga adalah manusia. Laqad ja'akum rasul min anfusikum, maknanya kita masih boleh buat apa yang Nabi buat, sebab Nabi bukan malaikat. Tetapi ada beberapa perkara juga yang kita tidak boleh nafikan, iaitu Rasulullah itu ada khususiyatul rasul, ada perkara-perkara yang dikhususkan kepada Nabi yang tak ada pada kita dan tak boleh buat pada kita. Dan antara khususiyatul rasul yang kita nak bincang bab yang kedua malam ni, iaitu tanda kenabian yang ada pada Rasulullah. Muka surat 19. Siapa yang nak kitab, ada balance lagi kat atas rak ni. Ada lagi kitab warna merah ni. Okey. Muka surat yang ke-19. Khatamun nubuwah ni tanda kenabian, dan ini khususiyatul rasul. Jangan siapa-siapa yang pergi cek atas belakang ni nanti jumpa benda tu, dia boleh mengaku nabi. Jangan pula. Sebab ni khususiyatul rasul, ini antara bukti Muhammad bin Abdullah ini adalah rasul, dan ahli kitab pun tahu bukti ini. Dan nanti kita akan jumpa hadis-hadisnya, insya-Allah. Namun sebelum kita mulakan bacaan hadis ini, sebagaimana biasalah kita nak jadikan dia satu budaya, kita selawat dulu sekejap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bangkitkan semangat perasaan kita kepada Nabi. Man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi bihi asyara. Siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah akan selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi kita budayakan sekejap selawat, bukan Rabiul Awal sahaja, bukan hari Jumaat sahaja. Maka kita berselawat pada Nabi. Semoga Nabi boleh mengenali kita dengan sebab selawat kita dan memberi syafaat kepada kita, insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qatu ya wajah sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. Anta iksiru wa ghani, anta
مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih tuan-tuan yang sudi sama-sama selawat pada Nabi. Kalau kita boleh rasa kita sedang duduk dalam masjid Nabi sekarang ni, tuan-tuan menghadap kiblat, Nabi ada menanti kita sebelah kiri masjid dekat depan tu. Selagi belum ditiupkan sangkakala, Nabi akan tunggulah dekat situ. Nanti lepas tiup sangkakala hari kiamat nanti, Nabi dah start bangun, Abu Bakar dah bangun, Sayyidina Umar dah bangun, penduduk Baqi' dah bangun, semua manusia dah bangun menuju ke mahsyar. Masa tu kita tak tahu dah nak cari Nabi dekat mana. Susah nak cari Nabi. Yang kita dah cerita dah hari tu, sehingga kan hampir dekat 5,000 tahun nak mencari Rasulullah SAW. Setelah cari Nabi Adam, setelah cari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua tak mampu nak bagi syafaat. Hampir dekat 5,000 tahun di akhirat baru boleh nak jumpa Rasulullah. Hari ini kita ada peluang, sementara Allah izinkan kita boleh pergi ke Mekah, Madinah, maka carilah peluang itu untuk ziarah Rasulullah SAW. Tambahan pula kita tengok ada rakan-rakan kita, kenalan kita yang sekarang ni semua tengah sibuk untuk menuju ke sana. Ya, semua tengah sibuk. Saya sendiri pun bulan 11 baru ni bulan 12 ni ada trip lagi. Kita nak bawa jemaah-jemaah untuk bukan sekadar menziarahi Baitullah, tapi juga menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tunggu kita sampai kiamat, Rasulullah tunggu kita. Maka kita ambillah peluang itu untuk mencari dan menziarahi Rasulullah, insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, kitab Syama'il ini sebagaimana yang telah pun saya sebutkan dulu adalah kita nak bercerita dan cuba untuk mengenali Rasulullah bukan pada sejarah, sebab ini bukan buku sejarah. Buku sejarah adalah Sirah Ibnu Hisham, Bidayah wa Nihayah, Fiqhus Sirah, Rahiqil Makhtum, itu semua buku sejarah daripada kelahiran sampai kewafatan Nabi. Yang ni bukan buku sejarah, tapi ini buku tentang Syama'il Muhammadiyah, itu tentang kesempurnaan Nabi Muhammad, iaitu hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam At-Tirmizi yang menceritakan tentang peribadi Rasulullah, attitude Rasulullah, physical Rasulullah, karakter Rasulullah, habit Rasulullah. Yang ni kita akan bincang menerusi kitab Syama'il. Cuma bab-bab yang awal 1, 2, 3 bab yang pertama ni lebih kepada bab fizikal Nabi, belum lagi masuk kepada tabiat Nabi, kesukaan Nabi, belum lagi. Cara berjalan, cara duduk, itu belum lagi. InsyaAllah kita bincang pasal fizikal dulu. Sesi yang lepas kita dah bincang dah tentang tajuk yang pertama, tentang fizikal Rasulullah, rambutnya macam mana, hidungnya, telinganya, dekat dada ada apa, macam mana bentuk fizikal Nabi dari sudut rangkanya, semua sekali. Malam ni bab yang kedua, Maja'a fi khatamin nubuwah, tajuk tentang khatam ataupun tanda kenabian Rasulullah. Dan masuk khatamun nubuwah ini adalah tanda yang menunjukkan Nabi adalah seorang Nabi. Kerana setiap Nabi itu dia ada tanda-tandanya, ada khatam dia. Dan tanda pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terletak di bahagian belakang badan Rasulullah, di antara dua bahu Nabi itu. Kita tengok hadis yang pertama daripada Sa'id bin Yazid. Hadis yang direkodkan oleh Bukhari dan juga Muslim dan juga Imam Tirmizi. Kata Sa'id bin Yazid, "Zahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waja'." Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'a lil bibarakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi summa qumtu khalfa zahri fanazartu ila khatamin baina katifai fa idza huwa mislu dzirril hajalah. Kata Sa'id bin Yazid, satu hari zahabat bi khalati, makcik aku mengajak aku pergi jumpa Rasulullah. Masa tu aku sedang sakit, jadi makcik aku ni bawa aku pergi jumpa Rasulullah SAW. Bila mana jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ini anak saudara aku, nama Sa'id bin Yazid. Dia ni sedang sakit. Waji'un ni sakit, tak kira demam ke apalah, adalah sakit-sakitnya waji'un.
Maka Rasulullah pun famasa sallallahu alaihi wasallam ra'si, maka Nabi ambil tapak tangan Nabi, Nabi usap kepala Sa'id bin Yazid, dan Nabi mendoakan doa syifa lah, doa keberkatan, doa kesembuhan kepada Sa'id bin Yazid. Dan sesudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk, dan kata Sa'id bin Yazid, kemudiannya aku minum air lebihan daripada bekas wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu lalu berdiri di belakang badan Nabi, dan aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua-dua bahunya, dan tanda itu seperti butang yang besar, satu bulatan, bonjol, nampak macam butang. Butang kan dia timbul sikit, jadi butang yang kira terbonjol keluar. Zirul hajalah, setengah pandangan kalau Imam Tirmizi berpendapat zirul hajalah ni dia punya saiz dia adalah saiz telur burung puyuh. Lebih kurang besar ni ikut bulatan dia. Maka ada satu daging ataupun yang dagingnya berbentuk macam butang besar ni lah kot, ada dekat belakang bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis yang seterusnya daripada Jabir bin Samurah, ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra misla baidatil hamamah. Aku pernah melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu Rasulullah, iaitu sejenis ada macam daging yang timbul yang berwarna merah sebesar telur burung merpati. Besar sikit lah daripada puyuh tadi. Anak kata lebih kurang tu lah, besar sikit, kecil sikit macam tu lah. Hadis yang lain daripada Rumaithah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu, yaqulu li Sa'd bin Mu'az yauma mata ihtazza lahu arsyur rahman. Okey, Rumaisah ni seorang sahabat perempuan yang hidup pada zaman Rasulullah. Dia beriman pada zaman Rasulullah, dan dia perempuan. Dan dia beriman ini masa dia masih kecil lagi. Rumaisah dia meriwayatkan ada dua hadis. Satu tentang hadis khatamun nubuwah, satu lagi hadis pasal solat duha. Ini Rumaisah. Kata Rumaisah, satu hari aku mendengar Rasulullah SAW yang pada masa tu duduk dekat dengan aku. Sebab dia budak lagi lah masa tu, dia budak, dia duduk dekat dengan aku, sehingga kan seandainya kalau aku nak cium tanda kenabian yang ada dekat dahu Nabi, mesti aku boleh buat. Pada rapat sangat dia dengan Nabi. By logic, Nabi takkan rapat lah kalau orang tu dah besar. Orang perempuan pula Nabi akan jagalah dia panggil ikhtilaf tu, percampuran lelaki perempuan Nabi tak akan buat lah macam tu. Tapi kerana Rumaisah ni masih budak dan dia beriman dengan Rasulullah masa dia kecil lagi, maka pernah satu ketika aku, kata Rumaisah, aku tengok tanda kenabian yang ada pada Rasulullah. Nescaya aku dapat melakukannya. Dan kata Rumaisah, dia berkata kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari baginda sallallahu, pada hari kematian Sa'ad, pada hari kematian Sa'ad bin Mu'az, arasy Allah bergegar kerana kematian Sa'ad. Jadi nak bagi tahunya, ada sahabat yang tadi Jabir bin Samurah, yang tadi yang pertama sekali daripada Sa'id bin Yazid. Jadi ada sahabat lain pula namanya Rumaisah. Semua cerita belakang bahu Nabi memang ada daging yang timbul, dan itu adalah tanda kenabian. Okay, kita cuba laju sikit sebab kita nak pergi ada hadis yang lebih penting, itu hadis yang daripada Salmanul Farisi. Ada nanti hadis tu dekat ujung-ujung nanti. Cuma yang awal-awal ni kita cuba lajukan sebab hadisnya lebih kurang sama. Ni cuma dia daripada perawi yang berbeza. Sahabat ni nampak macam ni, sahabat ni nampak macam ni, sahabat ni nampak macam ni. Nak katanya ramai orang nampak. Ibrahim bin Muhammad berkata, kana Aliun iza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadits bi tulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwati wa huwa khatamun nabiyyin. Kata Ibrahim bin Muhammad, apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib menceritakan sifat Rasulullah, maka Ali bin Abi Talib akan menyebutkan sebuah hadis yang panjang. Dan dalam hadis yang panjang kita dah bincang dalam tajuk fizikal Nabi hari itu, tentang bab yang pertama tentang fizikal Nabi. Ada hadis yang daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang describe tentang Rasulullah, panjang hadis tu. Dan dalam hadis itu ada satu matan, iaitu apa dia, di antara kedua bahu Nabi ada tanda kenabian, dan tanda itu merupakan penghulu atau penutup bagi segala Nabi. Okey, yang ni sikit detail daripada Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari. Dia berkata kepada Al-Ba' bin Ahmar, yang ni sedikit detail, daging tu macam mana bentuk dia.
Kata Abu Zaid, Amr bin Akhtab, seorang sahabat di Madinah, Al-Ansari, dia kata Rasulullah pernah berkata kepada aku, wahai Abu Zaid, kemarilah dan usaplah, tolong macam urutlah belakang aku ni, tolong usap belakang aku. Maka kata Amr bin Akhtab Al-Ansari, maka aku pun mengusap pada Rasulullah dan jari jemari aku menyentuh tanda kenabian. Jadi seorang sahabat lain, Al-Ba' bin Ahmar, masa tu Amr bin Akhtab cerita dekat sahabat dia, Al-Ba' bin Ahmar ni. Maka Al-Ba' pun tanya kepada Abu Zaid, macam mana bentuk tanda kenabian itu yang kau sentuh itu? Maka Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut. Maknanya ada daging timbul dan terasa bulu-bulu kat situ. Makanya macam yang kita bincang fizikal Nabi sebelum ni lah. Orang Arab badannya sasa, bahunya bidang, dadanya bidang, bahunya luas. Dan orang Arab ni dia ada berbulu sikit badan dia. Tapi berbulu yang kemas, bukan berbulu yang serabut. Jadi gumpalan rambut itu gumpalan yang kemas, yang ada pada daging yang timbul itu. Hadis yang lain, ni panjang sikit hadis ni. Ini yang saya kata hadis cerita pasal Salman tu. Hadis daripada Buraidah bin Al-Hushayb, jaa Salmanu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinata bima'idatin 'alaiha rutabun fawada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadha ya Salman faqala sadaqah 'alaika wa 'ala ashabik qala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah farafa'aha. Kata Buraidah, ni masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Masa tu Salman Al-Farisi datang bawa hidangan kurma. Bukan kari kurma, buah kurma, buah rutab. Maka hidangan tu diletak ke depan Nabi. Maka Nabi tanya, wahai Salman, apa benda ni? Apakah ini? Salman menjawab, ini adalah sedekah untukmu dan sahabat-sahabat kamu. Maka Rasulullah kata, angkat dia, bawa dia pergi daripada sini sebab kami tidak terima sedekah. Maka Salman pun bawa hidangan tu pergi daripada situ. Ini antara hadis ahkam yang cerita pasal Rasulullah dan ahli bait keturunan Rasulullah tidak menerima sedekah. Faja'a minal ghadi, maka esoknya faja'a minal ghadi bimislihi fawadahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Salman faqala hadiyatul laka. Esoknya Salman datang lagi bawa makanan yang sama, bawa lagi rutab. Kemudiannya Rasulullah tanya, wahai Salman, apakah ini? Maka Salman jawab, inilah hadiah untuk kamu. Maka Rasulullah pun cakap kepada para sahabat, faqala Rasulullah li ashabihi ibsutu, hidangkan jamuan ni. Pada ketika itu kata Salman, summa nazara ila khatamil ladhi ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bih wa kana lil yahud fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha wa kadha dirhaman wa ala ay yaghrisa nakhlan fay'amala Salmanu fihi hatta yata'am. Bila Salman hidang, duduk dengan Nabi, dengan sahabat semua, maka ketika itu Salman terlihat tanda kenabian di belakang badan Rasulullah. Dia nampak benda tu. Maka oleh kerana Salman nampak tanda kenabian itu, Salman dah dengar cerita pasal Nabi ni, cuma dia belum Islam betul-betul lagi. Dia nak kaji betul ke ini Muhammad ni. Masa Nabi kan baru sampai Madinah. Orang duk kata ni nanti Nabi akhir zaman sampai, Nabi akhir zaman sampai. Jadi Salman ini tahu cerita tu. Salman ni Al-Faris, orang Parsi ni daripada Iran lah, cuma dia dah sampai di Madinah. Dia dengar, cuma dia nak percaya tu, dia nak tengok dulu tanda-tanda ni. Maka bila dia nampak saja tanda kenabian belakang Nabi, maka dengan itu Salman Al-Farisi fa'amana bih, maka dengan itu dia pun menyatakan kepercayaan dan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan dalam hadis tu, Salman ni asalnya adalah milik hamba, dia hamba milik seorang Yahudi dekat Madinah. Madinah ada banyak keturunan Yahudi. Jadi Salman ni pernah menjadi hamba di Madinah, dan Rasulullah SAW menebus dan membayar tebusan untuk memerdekakan Salman Al-Farisi dengan beberapa dirham. Antaranya cara Nabi menebus ataupun dipanggil hamba makatib ini ataupun hamba mukatab. Hamba yang dia boleh merdeka dengan cara bayar certain amount kepada tuan. Sama ada hamba tu bayar sendiri atau ada orang lain tolong bayar bagi pihak dia. Cuma cara Salman punya penebusan hambanya adalah Nabi membayarnya dengan menanam pokok kurma di atas bidang tanah untuk
mereka. Dan Salman perlu bekerja di situ sehingga pokok-pokok itu berbuah. Dan bila mana Rasulullah sendiri yang membantu Salman menanam pokok-pokok kurma, kecuali sebatang pokok yang ditanam oleh Umar. Semua pokok hidup. Ada satu pokok je yang Umar punya yang tak hidup. Maka pokok-pokok kurma itu berbuah pada tahun yang sama, namun ada pokok yang tidak mengeluarkan buah. Maka Rasulullah tanya, siapa yang tanam pokok ni yang tak keluar buah ni? Maka Umar menjawab, saya ya Rasulullah, saya yang tanam. Maka Rasulullah pun cabut balik pokok itu dan Nabi tanam balik. Dan akhirnya pokok itu pun berbuah pada tahun yang sama. Maka bila berbuah saja pokok itu, maka Salman pun dibebaskan daripada hamba Yahudi tadi. Okey. Ini cerita pasal Salman Al-Farisi. Juga ada bukti yang dia pernah tengok Khatamun Nubuwah. Nak ceritanya tuan-tuan, macam mana boleh nampak? Nabi kan pakai baju. Adakah Nabi buka baju depan sahabat ke macam mana? Itu kita bincang hujung nanti. Soalannya tu, contoh saya pakai baju, tuan pakai baju, tanda kenabian tu belakang bahu Nabi ni. Baju semua tutup sampai ke leher semua ni. Macam mana nampak Nabi tak pakai baju ke depan sahabat? Jadi kita akan bincang sekejap lagi. Tengok hadis yang lain dulu daripada Abu Nadrah Al-Awaqi. Sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri an khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khatamin nubuwah, faqala kana fi zahrihi bid'atun nashizah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, bila ada sahabat bertanya, kata Abu Nadrah, bila aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id ni sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi. Jadi sahabat yang tak rapat, dia tak nampaklah benda ni, khatamun nubuwah ni. Jadi dia kena tanya sahabat-sahabat yang rapat. Bila sahabat rapat ni, sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi, mereka mungkin akan sempat bermusafir dengan Nabi, mereka sempat spend time lebih sikit dengan sahabat yang lain, mungkin mereka pernah duduk dalam rumah Nabi. Maka sebab-sebab itulah yang menjadikan beberapa orang sahabat boleh nampak khatamun nubuwah. Jadi bila Abu Sa'id Al-Khudri ditanya oleh Abu Nadrah, maka jawab Abu Sa'id, ya, aku pernah tengok tanda kenabian Nabi, dia bid'atun nashizah, dia macam daging yang timbul, seketul daging yang timbul. Dalam masa yang sama, daging itu bukanlah daging yang mengaibkan. Kadang-kadang bila sebut daging timbul ni, macam mengaibkan lah. Nampak macam pelik, macam ni lah, beguk kan pelik tu. Atau ada orang ada kolesterol terbini, ada daging-daging timbul ke apa, kan benda tu macam tak cantik lah. Sedangkan Rasulullah ini sempurna. Maka tanda kenabian itu adalah tanda kenabian yang terbonjol ada pada daging belakang Nabi. Dan dia adalah tanda yang cantik, yang tidaklah mengaibkan atau memburukkan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Nadrah ini dia bukan sahabat yang hidup zaman Rasulullah, sebab tu dia tanya kepada Abu Sa'id. Jadi dia ni tabi'in, dia adalah orang yang hidup pada zaman sahabat. Maka sebab tu dia nak tahu tentang Rasulullah, maka Abu Nadrah ni dia bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sebab Abu Sa'id pernah hidup zaman Rasulullah. Abdullah bin Sirjis, hadis yang terakhir. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni dia macam kelakar sikit hadis ni. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi. Aku pergi jumpa Nabi, ketika itu Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Fazurtu hakadha min khalfi, dan aku berjalan mundar-mandir belakang Nabi. Nabi tengah duduk dengan sahabat. Jadi yang Abdullah bin Sirjis ni dia duduk lalu patah balik belakang Nabi. Fa'arafa alladhi uridu fa'alqar rida'u an zahri fara'aitu mawdi'al khatami ala katifahi misla al-jum'i hawlaha khilanun ka'annaha thalil. Bila Abdullah bin Sirjis duduk mundar-mandir belakang Nabi, Nabi tengah duduk dengan sahabat. Jadi Nabi faham apa yang aku mahukan, kata Abdullah bin Sirjis. Maka dengan itu Nabi pun melepaskan selendang ataupun rida, iaitu kain selempang yang Nabi letak atas belakang Nabi. Nabi melepaskan selempang itu yang menutup belakang badannya. Dan ketika itu kata Abdullah bin Sirjis, ketika itu aku dapat melihat tanda kenabian yang berada di antara kedua bahunya sebesar genggaman taman, sebesar misla jum'i haulaha khilanu ka'annaha thalil, sebesar genggaman tangan, macam besar sangat pula. Di sekelilingnya ada tanda-tanda kecil, adalah macam biji-biji kecil. Kalau dalam tafsir ini sebut macam jerawat. Dia bukanlah jerawat, tapi ada daging timbul dan adalah macam bintik-bintik sikit.
Faraja'tu hatta istaqbaltuhu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Sebelum pulang aku menghadap Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Dan Rasulullah juga kata, walaka, dan semoga Allah juga mengampuni kamu wahai Abdullah bin Sirjis. Faqala al-qaum istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am walakum. Summa tala hadhihi al-ayah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Bila Abdullah bin Sirjis meriwayatkan hadis ni, cerita hadis ni adalah dia nampak tanda kenabian Nabi. Bila duduk munda-munda belakang Nabi, Nabi pun tunjuk, kau ni tak payahlah lalu belakang aku tahu kau nak tengok apa. Kau nak tengok tanda kenabian aku kan? Nak tengok. Macam tu lah seolah-olahnya. Jadi lepas dia dapat tengok, maka dia pun happy lah. Maka dia kata, terima kasih Rasulullah, semoga Allah mengampuni kamu. Maka Rasulullah pun kata, dan semoga Allah juga mengampuni kamu. Maka sahabat-sahabat yang dengar hadis ni daripada Abdullah bin Sirjis, sahabat tanya, Rasulullah mohon ampun untuk kamu. Macam semua sahabat macam jealous lah, macam cemburu kepada Abdullah bin Sirjis. Ya, tapi Rasulullah juga memohon ampun untuk kamu semua juga umat-umat Nabi. Kemudiannya Abdullah bin Sirjis bacakan ayat daripada surah Muhammad ayat 19 tu, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi ni memang sentiasa minta ampun bagi pihak umat dia. Sentiasa Nabi minta ampun. Sebab tu kita kena sentiasa ingat Nabi, contohi Nabi, mengingati sejarahnya, mengikuti sunnahnya. Sebab Nabi sentiasa mengingati kita sebagai umatnya. Antaranya Nabi sentiasa minta ampun bagi pihak kita. Baik, selesai cerita pasal khatamun nubuwah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, macam mana para sahabat boleh nampak? Okey, bila kita tengok dalam kehidupan peribadi Rasulullah, ada beberapa orang sahabat yang hidup dalam kehidupan privasi Nabi. Tuan-tuan mungkin mengenali tuan imam masjid ni, tapi tuan-tuan kena ada jumpa dia tengah semayang je lah. Yang time privacy mungkin ada beberapa orang di kalangan jemaah yang pernah dengan imam-imam kita kan, mungkin pernah pergi rumah dia ke, kebetulan dia tengah duduk mengemas kat rumah, dia tak pakai baju ke, atau mungkin tuan-tuan pernah musafir dengan dia, duduk sebilik buat umrah ke, pernah hidup pada zaman privacy. Jadi ada beberapa orang sahabat yang pernah hidup pada privacy Rasulullah, kehidupan personal Nabi. Okey, keduanya macam mana sahabat boleh nampak? Antaranya adalah sifat pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa nanti satu tajuk tentang maja'a fi qamisi Rasulillah, sifat jubah Nabi. Jubah Nabi ada macam-macam pattern ataupun design jubah. Antaranya qamis, orang kita panggil gamis. Qamis ni apa? Iaitu jubah yang tanpa collar, macam Tuan Haji pakai ni. Jenis tak ada collar ni. Bila jubah jenis tak ada collar, dia panggil qamis. Kalau jubah ada collar macam saya ni, dia panggil jubah. Dia panggil jubatan Romawiyan. Jubah Romawi ni dia ada collar dan dia ada cuff, dia ada button. Kalau qamis tradisi orang Arab, dia tak ada collar dan lengan dia panjang dan terbuka macam baju Melayu tu. Itu qamis. Jadi bila dipanggil apa? Teluk belanga kan, yang jenis tak ada collar ni. Bila jenis teluk belanga ni, kalau kita duduk, dia kawasan leher ni dia lebar. Jadi bila tunduk ke bongkok ke, dia akan senang terbuka kawasan belakang ni. Sebab tu boleh nampak khatamun nubuwwatir rasul. Jadi Nabi ni banyak pakai qamis berbanding jubah. Qamis ni. Jadi kalau tengoklah di Topkapi Palace di Istanbul, ada, pergilah mana-mana muzium yang ada tentang qamis Rasulullah, kita boleh tengok banyak jubah-jubah ketika tu. Baju Sayyidina Ali pun ada dekat Topkapi Palace tu. Kebanyakannya semua yang jenis tanpa collar ni. Jadi bila tak ada collar, dia lebar dan luas pada kawasan leher, maka boleh nampaklah apa yang ada pada kawasan ataupun apa yang ada pada belakang bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita ringkaskan tentang khatamun nubuwah tu. Dia sekadar pengetahuan kita je lah. Tak ada benda yang kita boleh kaji detail-detail pun, tak perlu untuk kaji pun. Yang penting kita dah percaya pada Rasulullah SAW tanpa kita melihat khatamun nubuwah tu. Maka beruntunglah kita yang boleh beriman pada Rasulullah tanpa perlu mengkaji Rasulullah, tanpa perlu melihat mukjizat Rasulullah, tanpa hidup pada zaman Rasulullah. Tapi Allah pilih kita diberi hidayah berbanding orang lain yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Ya, bukan semuanya beriman pada Nabi, malah ada yang memusuhi sehingga ingin membunuh Rasulullah SAW. Sebab tu kalau kita kata Allah seronoknya kalau kita boleh hidup zaman Rasulullah, ya, kita boleh sebut statement kita seronok kalau hidup zaman Rasulullah sebab kita dah diberi iman pada hari ini. Tapi kalau kita betul-betul hidup zaman Rasulullah, kalau Allah tidak pilih untuk Allah beri iman kepada kita, barangkali kita juga orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Sebab mereka yang hidup zaman Nabi, yang solat belakang Nabi menjadi munafik,
yang menjadi sebab kepada berlaku berapa siri peperangan terhadap Rasulullah, yang mengatur program serangan, yang berpakat siapa? Yang semayang belakang Nabi, ketuanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Masya Allah. Maka keseronokan kita kepada Nabi bukan sebab hidup zaman Nabi, tapi keseronokan kita kerana kita boleh beriman kepada Rasulullah tanpa pernah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi nak melihat tanda kenabian yang ada pada Nabi. Okey, yang tu kita tak boleh nak tiru dan kita tak perlu cek. Macam saya sebut tadi lah, tak perlu nak cek atas belakang siapa yang keluar benjol ataupun ada daging timbul, mana dia ni hampir-hampir dengan Nabi maka kita kena muliakan dia. Tak adalah. Okay, itu tak perlu. Cuma yang tajuk yang ketiga ni yang ni kita boleh detail dan kita boleh contohi. Yang ni kita boleh tengok dan kita boleh tiru yang ni. Yang tang bonjol tadi tak payahlah tuan-tuan nak pergi buat operation ke apa ke supaya ada bonjol macam Nabi, tak perlu. Okey, tapi yang ini bab yang ketiga, maja'a fi sya'ri Rasulillah, tajuk tentang rambut Rasulullah. Yang ni kita boleh tiru. Yang ni kita boleh buat. Sebab semuanya ada rambut. Hadis yang pertama daripada Anas bin Malik. Kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunai. Anas cerita pasal rambut Nabi, dia punya panjang sebelah tepi ni, mana daripada depan sampai ke tepi. Dia kata rambut Nabi mencecah sehingga separuh telinga Nabi. Mana kalau tengok panjang, kalau tengok Nabi lepas sampai separuh telinga panjang ni. Panjang ke? Panjang lah. Panjang. Itu yang belah tepi, belum belah belakang lagi. Kata Sayyidatina Aisyah, tengok hadis yang kedua. Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'i wahid wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrah. Okey. Aisyah pernah meriwayatkan hadis, dia kata aku pernah berkongsi mandi satu bekas dengan Nabi SAW. Mandi sama-sama dengan Nabi lah. Mana dekat hadis ni bukan sekadar nak cerita pasal rambut Nabi, nak cerita juga yang kita boleh belajar daripada hadis ni adalah Nabi mandi dengan isterinya, Sayyidatina Aisyah. Okey. Tapi tak ada pula kita dengar cerita Nabi mandi dengan sahabat ini, dengan isteri yang ni, mandi dengan isteri yang ni. Tak, tengok jenis lah. Cuma dengan Sayyidatina Aisyah kita tahulah dia orang muda, jadi treatment Nabi sesuai treatment orang muda. Jadi kita tak jumpa ya Nabi mandi dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi kalau tuan-tuan dah umur 60, kalau nak buat cubalah. Jadi kalau benda tu macam isteri tu muda, mungkin sesuai lah relevant lah kalau nak buat. Tapi kalau tua-tua nak buat apa salahnya? Nak mandi satu bathtub pula. Okey, cuma takut tergelincir lah, jadi hati-hatilah. Nak melangkah masuk bathtub tu pun bahaya. Jadi tak payah buat lah tuan-tuan. Jadi kata Sayyidatina Aisyah, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Aku mandi sama-sama dengan Nabi dalam satu bekas. Jangan bayang Nabi berendam dalam bathtub, bukan. Jangan bayang Nabi duduk dalam belanga besar, bukan. Maksudnya zaman dulu semua jenis air adalah bersifat takungan. Semuanya ditakungkan dan tak ada pula sahabat dan Nabi nak membazir sehingga nak masuk dalam takungan, tak ada. Mana ada air flow macam kita hari ni, semuanya ditakungkan supaya zaman tu nak cari air pun susah dan tak nak melakukan pembaziran. Jadi bila ada takungan, bekas yang satu itu, itulah yang Aisyah guna, itulah yang Nabi guna. Aisyah akan jerus kat Nabi, gosok kat Nabi, Nabi akan jerus kat Aisyah, gosok kat Aisyah. Itu maksud mandi satu bekas, bukan mandi dalam satu bathtub. Okey. Kata dhabit hadis ni adalah pada rambut Nabi, bukan pada tentang mandi tadi boleh buat, lama tak buat lah. Buatlah cuma jangan cerita dengan orang lah. Okey. Kata Sayyidatina Aisyah, rambut Nabi tu fauqal jummati wa dunal wafrah, di atas bahu dan bawah cuping telinga. Dunal wafrah maknanya kalau belah tepi sampai ke tepi telinga ni, tak lebih cuping. Kalau lebih cuping dipanggil limah. Kalau wafrah separuh cuping. Ada istilah dia, istilah dia. Siapa sini hair stylist ke, ada pun barber ke sini? Mana kan ada design ataupun pattern rambut yang kalau teman-teman dulu kan jadi macam tu kan, apa The Beatles ke apa macam tu kan. Cerita rambut panjang ni dia akan kena sampai telinga ni. Kalau tuan-tuan tengok orang Arab, tengok mujahidin kan rambut mereka panjang, pakai serban, pakai
topi apa semua, tengok rambut dia panjang. Kan panjang tu semua ni daripada depan sampai belakang. Belah tepi menyentuh wafrah, dia sampai dekat tepi telinga. Wadunal fauqal jummah, atas bahu. Maknanya rambut Nabi tu dah paras bahu dah, panjang dia. Belah belakang dia paras bahu, tak lebih bahu. Fauqal jummah ni maksudnya atas bahu, maknanya separa dengan bahu, tak lebih bahu. Sebab kalau lebih bahu itu tu dah dikira dah nak hampir dengan perempuan. Sebab itu kalau nak rambut panjang, biar dia sampai paras-paras tu je, paras-paras bahu tu. Dan belah tepi pula jangan sampai panjang sangat pula, sampai lebih-lebih tak. Nabi akan sampai tepi, sampai dekat tepi telinga saja. Okey, itu maksud fauqal jummah wa dunal wafrah. Ini cerita pasal panjang rambut Nabi. Kata Al-Bara' bin Azib, hadis yang seterusnya, kan Rasulullah marbu'an, Rasulullah ni fizikalnya sederhana, tak besar sangat, tak kecil sangat. Ba'in dan ma baina mankibain, bahunya bidang, maknanya jauh antara bahu kanan dengan bahu kiri ni jauh, bermaksud dada Nabi ni bidang. Dan rambut Nabi, wa kana jummatuhu tadribu syahmata uzunai, dan rambut Nabi panjang, dia menyentuh kedua-dua cuping telinga Nabi. Ini juga cerita pasal tepi lah, kalau nampak belah tepi. Qatadah juga riwayatkan hadis yang lebih kurang sama. Bila Qatadah cakap, aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana rambut Nabi? Kenapa sahabat tanya dekat Anas? Sebab Anas ni pernah menjadi khadam Rasulullah. Dia pernah hidup dalam rumah Nabi, menjadi pembantu Nabi. Jadi bila perempuan duduk dalam rumah, Nabi taklah pakai serban sepanjang masa pula. Nabi akan buka rambut dan sebagainya. Jadi Anas cerita kepada Qatadah, rambut Nabi ni lam yakun bil ja'di wala bisabti, dia taklah terlalu kerinting dan taklah pula lurus sangat. Kita bincang dalam tajuk fizikal yang pertama dulu. Nabi dia dah masuk ke? Rambut Nabi dia orang panggil apa? Ikal mayang. Dia panjang dan dia beralun. Itu cara rambut Nabi. Wala bisabat. Sabat ni maksudnya lurus sangat. Rambut Nabi bukan lurus sangat dan taklah pula kerinting sangat. Dan panjang dia kana yablughu sya'ruhu syahmata uzunai. Panjang rambut Nabi sehingga menyentuh kedua-dua cuping telinganya. Hadis daripada Ummu Hani binti Abu Talib. Kata Ummu Hani, qadima Rasulullah SAW Makkah walahu arba'u ghadair. Ini cerita pasal Fatu Mekah. Ummu Hani ni dia beriman kepada Nabi selepas Fatu Mekah. Mana lepas Nabi dah berhijrah ke Madinah, dah balik Mekah, pembukaan kota Mekah, masa itulah ramai orang masuk Islam kan. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, datangnya pertolongan daripada Allah, Islam dah kuat dekat Madinah. Bila mereka datang balik ke Mekah, Mekah dibebaskan, dibuka semula tanpa peperangan. Ketika itu wahai Muhammad, kamu lihat ramai orang masuk Islam. Antara yang masuk Islam siapa? Ummu Hani. Ummu Hani kata masa Nabi masuk ke kota Mekah, rambut Nabi panjang dan Nabi ikat dengan 4 ikatan. Kat tepi ni 2, kat belakang ni 2. Nak bagi kemas sebab perjalanan jauh daripada Madinah nak ke Mekah tu. Jadi Nabi ikat sebagai tanda untuk merapikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tonton tercari dekat YouTube, ada seorang syekh daripada Syria kalau saya tak silap, dia buat contoh cara ikat rambut Nabi. Sebab dia orang sana time musim sejuk dia akan bela rambut panjang. Jadi dia tunjuk macam mana cara Nabi. Dia panggil arba'u ghadair. Nabi jalin rambut tu, jalin ikat. Dan ikat itu kita jangan nampak macam ikat apa afro ke apa ke benda ke dreadlock apa benda tu pula tu pun jenis ikat juga, jenis bakar pula lagi. Nabi bukanlah macam tu jalin, letak, dan Nabi tak buka. Nabi pakailah serban dan Nabi pakai tapi besi. Jangan ikat rambut kemudian kita biar open macam tu, tu Nabi tak buat. Jadi ini juga satu perkara yang kita boleh nampak, rambut Nabi panjang dan untuk merapi dan memperkemaskan rambut, maka Nabi mengikat rambutnya. Sikit lagi, 1-2 hadis sebelum kita berhenti azan. Hadis Anas bin Malik kata, anna sya'ru Rasulullah SAW kana ila ansafi uzunai, panjang rambut Nabi sehingga pertengahan telinga. Ini dipanggil wafrah tadi. Kalau lebih telinga dipanggil limmah, kalau separuh dipanggil wafrah. Ibnu Abbas sebut dalam hadis yang lain, pada awalnya Rasulullah membiarkan rambut Nabi terurai ke depan. Bila dah rambut Nabi panjang, Nabi biar aja. Wa kana al-musyrikun
yafraquna ru'usahum, adapun orang musyrik merapikan rambut, dia orang pakai minyak, dia orang ikat dan sebagainya. Para ahli kitab pula membiarkan rambut mereka terurai ke depan. Maka Rasulullah memilih untuk menyesuaikan diri dengan ahli kitab selama masih belum ada perintah mengenainya. Kemudian bila ada perintah, barulah Nabi menyisir rambut dengan rapi. Bila turun ayat, antaranya ayat Allahumma salli ala Muhammad, ayat 124 surah Baqarah, cerita pasal perintah-perintah Nabi Ibrahim. Wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Bila Allah perintahkan Nabi Ibrahim buat beberapa perintah-perintah dan beberapa larangan-larangan, jangan buat, yang perintah buat. Antara perintahnya apa? Merapikan rambut, farqur ra'si. Jadi maka dengan itulah Nabi, bila rambut Nabi panjang, Nabi akan merapikan rambut. Nanti kita akan jumpa detail hadis tu dalam bab yang seterusnya, cara Nabi merapikan rambut, pakai minyak ke, ikat ke, macam mana ke, kita akan jumpa nanti. Cuma nak bagi tahu kenapa Nabi merapikan rambut, sebab ketika itu rambut Nabi panjang. Hadis yang terakhir daripada Ummu Hani, hadis yang lebih kurang sama yang tadilah, raaitu Rasulullah SAW zal dhafaira arba'in, aku melihat Rasulullah punya rambut, tahi rambutnya panjang. Rasulullah akan ikat dengan 4 ikatan, 4 jalinan rambut. Wallahu a'lam. Itu sahaja untuk malam ni perbincangan kita. Nanti insya-Allah kita nak sambung lagi bab yang keempat, maja'a fi tarajjul Rasulullah SAW. Macam mana cara Nabi merapikan rambut, cara Nabi potong rambut, cara Nabi sikat rambut, minyak rambut, kita akan bincang insya-Allah bulan depan pula. Minta maaf salah silap, at least kita dah boleh kenal Nabi sikit tentang rambutnya macam mana, tanda kenabian macam mana, fizikal macam mana. Semoga bertambah kecintaan dan ingatan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, afdhalus salati wa atamut taslimi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.